Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma barik lana fi Qur'anil karim wa ma nasitu min al-hadits an-nabawiyyah wa 'allimni ma jahilna ya jalal wal ikram. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur yang tidak terhingga kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat-Nya, nikmat yang berlimpah yang kurang kepada kita. Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari keluarga baginda, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti mereka sehingga hari kiamat. Tuan-tuan sidang jemaah yang dikasihi sekalian, jadi alhamdulillah pada malam yang berbahagia yang mulia ini kita berada dalam satu majlis yang sangat mulia, di tempat yang sangat mulia, akan memperkatakan sesuatu yang sangat mulia, iaitu ilmu pengetahuan. Dan kemuliaan manusia itu sebenarnya terletak juga kepada ilmu pengetahuan. Jadi mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun berhenti beberapa ketika sebenarnya di akhir-akhir ataupun di musim-musim yang begini agak sibuk juga. Bermula daripada pembinaan bahan, pemurnian, penataran, baik di peringkat kebangsaan, peringkat negeri. Jadinya minggu lepas saya di luar kawasan. Minggu depan insya-Allah ada 13, 14, 15 saya di luar kawasan. Minggu satu lagi tak ada. Ini dipakai macam-macam lah. Jadinya kita nak menghabiskan hadis ini pun dah 2 kuliah. Kita cuba habiskan pada malam ini. Hadis ini panjang ya. Kitab Riyadhus Shalihin itu asal pada kitab Nuzhatul Muttaqin ini. Tak banyak hadis dia, 1896 hadis. Masuk tahun yang ke-15, masih belum habis. Masuk tahun ke-15 masih belum habis lagi. Masih ada. Jadi tuan-tuan puan, kitab kita ni ada 2 jilid. Kitab Riyadhus Shalihin juga, cuma kitab syarah ni. Mungkin kami masa begitu juga lah bahagian ni untuk ditamatkan. Jadinya mudah-mudahan apalah. Yang pentingnya kita berada dalam majlis ilmu. Proses menuntut ilmu ni tuan-tuan puan memang dia memakan masa. Seperti yang disebut oleh Imam Al-Ghazali, 6 syarat untuk ilmu itu. Syarat yang ke-6 ialah tulul zaman. Itu panjang masanya. Dia tidak berlaku drastik. Dia tidak revolusi. Dia evolusi. Dia bertahap-tahap. Bukan tiba-tiba dia jadi pandai dalam masa yang singkat, sekejap. Dia ambil masa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ini kita sambung lagi pengajian kita misalkan kepada kitab Nuzhatul Muttaqin, syarah kepada Riyadhus Shalihin. Ya. Baik, kitab ataupun bab yang kedua, bab taubah, bab taubat. Ya. Hadis yang ke-21. Dah 2 kuliah kita memperkatakan hadis ini, dan pada malam ini kita sambung tempat yang kita berhenti selalulah lah. Hadis ini menceritakan tentang bagaimana taubat sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu yang tertinggal di dalam peperangan. Tertinggal ini maksudnya tidak turut serta dalam peperangan Tabuk beserta dengan 3 orang lagi sahabatnya yang tidak menyatakan alasan yang dia buat-buat. Yang lain itu mereka datang pada Nabi SAW, sebutkan macam-macam alasan. Jadi Nabi pegang yang zahir saja. Nabi terima, Nabi doakan supaya diampunkan. Rupa-rupanya lain-lain itu munafik yang turut yang tak turut serta dalam peperangan itu, kecuali 3 orang ini. 3 orang ini termasuklah Ka'ab bin Malik ni, perawi kepada
hadis ini. Yang terlibat dalam hadis ini yang merawikan hadis ini Abdullah anak dia. Wasara rijalun min bani Salimah fattaba'uni faqalu li wallahi ma 'alimnaka adnabta dhanban qabla hadha. Maka apabila Ka'ab bin Malik ini menyebut tidak berbohong, tidak selindung-selindung, tidak buat-buat alasan, mencipta alasan dengan Nabi SAW, maka Nabi tangguhkan. Maksudnya Nabi kalau begitu serah pada Allah Subhanahu Wa Taala, berserah pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Ka'ab beserta dengan 3 orang lagi sahabat, 2 orang lagi sahabatnya, dia beri tangguh, artinya sampai keputusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada nak mengakumkan menerima taubat mereka ataupun tidak, terserah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lain-lain buat alasan macam-macam uzur, sakitlah, begitulah, beginilah, tak bolehlah begitu. Maka Allah Rasulullah SAW terima saja seadanya. Terserah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini Nabi tidak buat keputusan, Nabi putuskan tunggu keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mari dari orang-orang daripada lelaki-lelaki daripada Bani Salimah mengikutiku. Faqalu li, maka mereka pun berkata kepadaku, wallahi, demi Allah, kami tidak tahu bahawa engkau melakukan satu dosa sebelum ini. Intinya Ka'ab bin Malik ini seorang sahabat yang thiqah, yang adil, yang abid, yang elok Islamnya, tak ada buat dosa sebelum ini. Maksudnya inilah kali pertama. Maksudnya ialah dosa-dosa yang besar lah, ya. Maka dosa-dosa yang kecil itu semua manusia tidak terlepas sebenarnya, tidak buat kesalahan besar. Laqad ajazta fi an la takuna i'tazarta. Kamu tak kali ini tak boleh nak minta maaf dengan Nabi SAW. Bima i'tazara bihi al-mukhallafun, seperti mana orang-orang lain yang tidak turut serta dalam peperangan itu minta maaf ataupun buat alasan. Faqad kana kafiyaka dhanbaka istighfar Rasulullah SAW lak. Mereka ni berkata lagi, dia kata cukuplah istighfar daripada Nabi SAW itu terhadap dosa-dosa kau tu. Artinya kalau kamu buat alasan, kata begini alasan yang wajib, Nabi SAW terima. Kemudian Nabi SAW doa, Nabi SAW minta ampun bagi kamu, cukuplah. Ada dengan istighfar Rasulullah. Kenapa kamu tidak buat alasan yang cari alasan yang kukuh-kukuh, yang nampaknya kukuh? Qala fa wallahi ma zalu an yakunani hatta aradtu an arji'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ukadziba nafsi. Demi Allah, kata Ka'ab bin Malik, berterus-terusanlah mereka itu mengatakan bahawa tak patut kamu ini, patutnya kamu begitu, ya? Sehingga aku rasa-rasanya nak balik jumpa Rasulullah SAW. Aku nak membohongi diriku sendiri, nak cipta alasan. Thumma qultu lahum, kemudian aku katakan pada mereka, hal laqiya hadha ma'iya min ahad. Adakah ada lagi orang yang serupa bertemu dengan aku dalam kes ini? Maksudnya yang serupa dengan aku dalam kes seperti ini. Ada lagi seseorang? Qalu, mereka berkata, na'am, ada. Ya, laqiyahu ma'aka rajulani. Serupa dengan kes kamu ni ada 2 orang. 2 orang lagi lelaki. Qala misla ma qult. Mereka berdua itu kata seperti apa yang kamu sebut pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tangguh, nanggu, rasa tak boleh pergi, lama-lama tak macam mana, tak terpergi. Ada 2 orang lagi. Wa qila lahumma mislu ma qila lak. Dan disebut kepada keduanya seperti apa yang disebut kepada kamu. Artinya apa yang diarahkan kepada Ka'ab bin Malik juga diarahkan kepada 2 orang sahabat yang lain ini. Oh, rupanya ada 2 orang lagi, ada 2 orang lagi yang serupa dengan kes Ka'ab bin Malik ini. Qala, maka Ka'ab pun bertanya, qultu, aku berkata, man huma, siapa 2 orang tu?
Qalu Murarah bin Rabi' al-Amri. Al-Amri, Murarah bin Ar-Rabi' al-Amri. Seorang. Wa Hilal ibn Umayyah al-Waqifi, dan Hilal bin Umayyah. Dua orang ni suka dengan kes Ka'ab bin Malik. Murarah bin Ar-Rabi' dengan Hilal bin Umayyah. Qala fadhakaru li rajulaini salihaini qad shahida badran fihima uswatun. Maka Ka'ab bin Malik menyambung ceritanya, fadhakaru li, dan mereka itu menyebut kepadaku bahawa yang dua orang itu adalah dua orang yang saleh. Ini bukannya orang munafik, orang Islam yang saleh. Bahkan apa? Syahida badran, mereka turut serta dalam perang Badar. Fihima uswatun, dan pada mereka ini uswah, artinya contoh teladan. Orang-orang yang terlibat dalam perang Badar itu antara perempuan adalah sahabat yang paling hebat. Yang kita sebut dulu lah, siapa yang paling hebat di kalangan para sahabat? Sayyidina Abu Bakar selepas Nabi. Nombor 2, nombor 3 tu Khulafaur Rasyidin, 3 orang yang lain. Seterusnya campur 6 lagi. 6 dipanggil apa? Al-Masyaratu Al-Mubasysyaruna bil Jannah. 10 orang sahabat yang diambil syurga. Lepas 10 orang sahabat yang diambil syurga ni, siapa yang paling hebat di kalangan para sahabat tu? Ahlul Badar. Artinya orang yang turut serta dalam perang Badar. Kemudian orang yang turut serta dalam perang Uhud, dan orang yang turut serta dalam Bai'atul Ridwan ataupun Bai'ah Asy-Syajarah. Ada 1,400 orang yang turut serta dalam Bai'atul Ridwan ini, yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara umumnya mereka ini tidak akan masuk neraka. Apatah lagi kalau Ahlul Badar, sahabat-sahabat itu, dia jamin secara umumnya masuk syurga. Jadi 2 orang ni Ahlul Badar. Kadang-kadang kita jumpa dalam nama-nama dia orang ni, di belakang itu disebut Al-Badri. Al-Badri. Al-Badri itu maksudnya merujuk kepada mereka ni turut serta dalam perang Badar. Qala famadaitu hina dzakaruhuma li, maka aku pergi. Maka aku pun berlalu apabila telah disebutkan tentang 2 orang lelaki tersebut. Wa naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kalamina, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang daripada bercakap-cakap dengan kami. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam larang umat Islam pada waktu itu bercakap-cakap dengan 3 orang. Boleh bercakap. Ayuhat salasatu min baini man takhalafa anhu, wahai yang bertiga yang mana yang tidak turut serta dalam perang Tabuk ini. 3 orang. Nabi sallallahu alaihi wasallam larang umat Islam bercakap dengan mereka. Qala fajtanabna an-nasu, maka Ka'ab bin Malik menyambung ceritanya, maka kami pun mengelak-elak daripada manusia. Au qala taghayyaru lana, ataupun disebut mereka itu manusia, artinya orang Islam pada waktu itu, para sahabat pada waktu itu berubah berlaku. Hatta tanakkarat li fi nafsil ardu, sehingga berubah bumi ini seolah-olahnya bagi diriku. Artinya apa? Artinya para sahabat waktu itu macam tak kenal, tak buat tak tahu je. Seolah-olah sahabat yang bertiga ni duduk bumi lain, duduk planet lain, bukan di kampung sendiri. Pasal apa? Semua orang tidak bercakap, patuh dengan arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, boykot. Jadi ada orang bertanya juga, yang mana orang yang tak mari ke masjid ni boleh kita boykot tu ustaz? Macam yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa?
masjid tak mari, Jumaat pun tak nampak muka. Lepas itu bila nak ke masjid, waktu majlis tahlil dia, macam mana ustaz? Kita pergi ke tahlil dia. Dia tanya begitu. Kita nak boykot dia. Terserahlah tuan-tuan pada budi bicara pihak setempat. Ada terkasa masjid, tanya Pak Imam. Kalau Pak Imam kata boleh gitu, boleh menyedarkan dia, buatlah. Tapi kalau orang kata lebih menjauhkan dia, jangan buat. Ikut. Tapi kalau kita nak yang itu, maka itulah peluangnya kita pergi rumah dia, bertemu dengan dia. Boleh juga cakap sepatah dua. Dah dia tak mari ke masjid. Lepas itu bila dia buat majlis pula, kita boykot, kita tak pergi. Bila pula kita nak cakap sepatah dua dengan dia? Jadi Rasulullah SAW ni, dia dipimpin oleh wahyu. Nabi ni dipimpin oleh wahyu. Kita ni, kita bimbang, kita tidak dipimpin oleh wahyu. Jadinya tengok macam mana boleh terserah kepada. Cuma kalau kita pergi, kita tidak boykot, kita tetap juga buat baik dan sebagainya, paling-paling tidak adalah dalam hati dia bagus. Orang masjid ni, kata dia, kita tak pernah mari masjid, dia mari rumah kita. Tengok, tanya dan sebagainya. Fama hiya bil ardi allati a'rifu. Kata berubah dunia ni, bumi ni berubah pada aku. Seolah-olahnya bukan lagi bumi yang aku pernah tahu, bukan kampung aku ni. Falabisna ala zalika 50 lailatan. Maka kami berterusan dalam keadaan begitu, tuan-tuan dan puan. Berapa lama? 50 malam, 50 hari lah maksudnya. Berlaku boykot itu hampir-hampir 2 bulan. Fa'amma sahibaya fastakana wa qa'ada fi buyutihima yabkiyan. Maka dua orang ni sahabat aku itu, iaitu siapa? Hilal bin Umayyah dan Murarah bin Ar-Rabi' ni duduk di rumah saja. Mereka surrender dah, tak nak keluar. Bila dah orang-orang lain tak nak cakap dengan dia, orang kampung pun tak nak cakap, sahabat-sahabat handai pun tak nak cakap, keluarga pun tak nak cakap dengan dia, duduk kat rumah saja. Surrender dah, tak mau keluar, mengurung diri lah maksudnya. Nangis menyesali diri. Wa amma ana fa kuntu ashaqqal qaumi wa ajladahu. Adapun aku ini, kata Ka'ab bin Malik, adalah orang yang paling muda sekali di kalangan mereka bertiga itu, hak paling kuat sekali. Hak paling kuat tubuh badannya, gagahnya, dari segi jiwanya pun tak ada masalah. Kalau awak tak cakap apa, aku pergi juga. Maksudnya begitu. Fakuntu akhruju fa ashhadu as-salata ma'al muslimina. Maka aku keluar juga, maka aku pun turut hadir sembahyang bersama dengan orang Islam yang lain. Artinya mari ke masjid, sembahyang berjemaah juga. Walau orang boykot pun, orang tak mau salam, orang tak mau bercakap, salam tak nak jawab. Wa aqufu fil aswaq. Maka aku berjalan-jalan pusing-pusing pasar. Wala yukallimuni ahadun, dan tidak ada seorang pun yang bercakap. Ini para sahabat ni, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah kata, mereka taat, patuh. Walaupun kawan baik, walaupun saudara. Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah, itu patuh. Seorang pun tak cakap. Ini Ka'ab bin Malik. Wa ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa usallimu alaihi wa huwa fi majlisihi ba'da as-salat. Maka aku datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku beri salam pada dia dan dia berada dalam majlisnya selepas sembahyang. Selepas sembahyang itu, Ka'ab bin Malik ni bangun, pergi pada Nabi, beri salam. Fa aqulu fi nafsi, maka aku kata pada diriku sendiri, hal harraka shafatayhi bi raddi salami am la? Nabi jawab, kata Nabi keluar bibir, kata apa tak keluar bibir, dia jawab salam aku ni. Nabi jawab, dia tak jawab salam yang dia beri. Summa usalli qariban minhu. Kemudian aku sembahyang sengaja, pergi cari tempat dekat dengan Nabi untuk sembahyang. Wa usariqun nazar.
Aku curi-curi pandang. Maksudnya jeling pada Nabi SAW. Maya dekat-dekat jeling Nabi. Fa idza aqbaltu ala salati nazara ilayya. Maka bila bersemayam itu, maka Nabi SAW tengok. Nabi tengok. Jadi dia jeling tengok. Nabi tengok lah aku. Bila dia sembahyang, Nabi tengok. Wa idza tafattu nahwahu a'rada anni. Maka apabila aku paling pada ke arahnya, a'rada anni, Nabi paling ke arah. Bila duduk tu Nabi jadi tengok. Bila dia paling je ke Nabi alih pada boykot. Tunggu keputusan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza qala dhalika alayya min jafwatil muslimina, sehingga berpanjanganlah keadaan yang demikian itu terhadapku. Apa ni, ketidakpedulian orang-orang Islam lain terhadapku. Masyaitu hatta a'rada anni, masyaitu hatta tasawwartu jidara haqati Abi Qatadah. Siapa Abi Qatadah ni? Wa huwa ibnu ammi wa ahabbun nasi ilayya. Aku pun berjalan. Kemudian ada pagar kebun kepada Abu Qatadah, itu aku panjat. Wa huwa ibnu ammi. Abu Qatadah ni siapa? Sepupu. Ibnu ammi ni anak pakcik, anak adik-beradik ayah. Itu dipanggil ibnu ammi dalam bahasa Arab. Wa ahabbun nasi ilayya, dan orang yang paling aku kasih, orang yang dekatlah Abu Qatadah ni, sepupu dan paling rapat. Fasallamtu alaihi, maka aku beri salam pada dia. Fa wallahi ma radda alaihi salam, demi Allah dia tak jawab salam. Sepupu ni anak pakcik belah ayah, ya. Rapat, sangat rapat, macam adik-beradik lah. Macam kita, kalau dia faham dulu, zaman-zaman lama dulu kita panggil adik-beradik, adik-beradik pupu dia panggil. Balik ke satu rumah, maksudnya bila raya balik ke rumah datuk, dan kita panggil adik-beradik, adik-beradik pupu. Kalau sepupu, maksudnya dua pupu lah sama kita. Kat sini saya tak pasti macam mana. Sepupu tak dia panggil? Sepupu, pupu. Dia panggil pupu. Sepupu. Kalau kita di belakang sana, sepupu ni sebenarnya dua pupu. Penggunaan lama lah. Sepupu tu adik-beradik pupu. Kita panggil adik-beradik. Sebab itu kita panggil, tak panggil nama, kita panggil long, ngok, anjang dan sebagainya. Pasal adik-beradik. Rapatlah. Tidur sebantar, tidur sekatil. Jadi Abu Qatadah ni sepupu. Dia tak jawab salam. Faqultu lahu ya Abu Qatadah, maka aku katakan kepadanya, wahai Abu Qatadah, anshuduka billah hal ta'lamuni uhibbu Allah wa rasulah. Wahai Abu Qatadah, aku pohon dirimu dengan Allah Subhanahu wa taala. Merayulah, aku merayu padamu. Kamu tahu dah aku ni kasih pada Allah dan Rasul? Pasal Abu Qatadah ni tak tahu. Merayu-rayu Ka'ab bin Malik mencari simpati. Fasakata, maka Abu Qatadah senyap. Fa'udtu fanashatuhu, maka aku pun merayu lagi pada Abu Qatadah ni. Fasakata, maka diam juga Abu Qatadah. Fa'udtu fanashatuhu, maka aku rayu lagi. Beberapa kali rayu ni Abu Qatadah. Faqala Allah wa rasuluhu a'lam, maka barulah Abu Qatadah kata Allah dan Rasulnya Muhammad. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Itu yang disebut. Aku ni kasih pada Allah, sebenarnya kasih pada Rasulullah. Artinya aku ni bukan orang munafik. Akhir-akhir sekali Abu Qatadah berkata Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Fafadha
fafadat aynaya, maka mengalirlah air mata daripada dua mataku, wa tawallaitu, maka aku pun berpaling, tasawwartu jidara, panjang lagi apa ni pagar itu, fabaina ana amshi fi suqil Madinah, maka apabila aku berjalan-jalan di masa Madinah, idza nabatiyun min nabati ahli Syam, kemudian tiba-tiba ada seorang peladang daripada ahli Syam, artinya orang di Syam. Sekarang ni Syria, Palestin masuk Syam. Mimman qadima bil ta'ami, ada yang di kalangan mereka yang sampai, yang berada di Madinah itu, jadi umum bil Madinah yaqum, yang ada di Madinah untuk menjual makanan, ya. Dia peladang yang peniaga. Yaqul, dia berkata, man yadullu ala Ka'ab ibn Malik, siapa yang boleh tunjukkan aku pada Ka'ab bin Malik? Peladang daripada Syam ini tanya, siapa kenal Ka'ab bin Malik? Tolong tunjuk, dia nak jumpa. Fatafiqan nasu yushiruna lahu ilayya, maka orang yang berada di situ tunjuklah ke arah aku. Tu Ka'ab bin Malik. Itu dia. Hatta ja'ani, sehinggalah peladang daripada Syam itu datang pada aku. Fadafa ilayya kitaban min Malik Ghassan, maka dia berikan kepada aku surat daripada Raja Ghassan. Raja Ghassan ini tentara perempuan Kristian, beragama Kristian. Nama dia Jabalah Ibn Ayham. Raja Ghassan, Kristian, Raja di Syam. Wa kuntu katiban, kata Ka'ab bin Malik ni, beliau adalah salah seorang penulis di zaman itu. Zaman itu hanya beberapa orang saja penulis sebenarnya yang boleh baca menulis, termasuklah Ka'ab bin Malik ni. Antara 40 orang penulis wahyu, Ka'ab bin Malik. Tak ramai orang jahiliah yang pandai menulis, membaca pada waktu itu. Susah kata, tak ada sekolah, kemudian tulisannya tak ada baris, tak ada titik pun. Tulisan Arab tu tak ada baris, tak ada titik pun. Macam mana nak baca? Jadi jarang-jarang orang yang boleh membaca pada zaman itu. Ada orang yang boleh membaca menulis ni, antaranya Ka'ab bin Malik. Jadi Ka'ab bin Malik boleh baca sendiri surat tu. Fa qara'tuhu, maka aku baca surat itu. Fa idza fihi, tiba-tiba di dalamnya tercatat, amma ba'd fa innahu qad balaghana anna sahibaka qad jafaka, maka sesungguhnya telah sampai kepada kami berita tentang sahabatmu, iaitu Nabi Muhammad SAW, telah menjadi tidak peduli kepada kami. Walam yaj'alka Allahu bidari hawanin wala madyatin falhaq bina warsik. Sungguhnya dan Allah SWT sebenarnya tidak menjadikan kamu itu menjadi sia-sia, menjadi tidak dipeduli, hak-hak kamu tidak dipenuhi di negeri itu, di kampung kamu. Ya, maka marilah Raja Ghassan ni ajak dia ke mana? Ke negara dia, Nuwasik. Kami akan penuhi hajat-hajat kamu, jaga kamu elok-elok, tidak mencederakan perasaan kamu, tidak buat macam itu. Kami akan jaga boleh-boleh. Ujuk. Ini kata nama buat ujian, ujian. Bagaimana kalau biasanya ya manusia ini sebenarnya memang akan diuji, kita akan diuji. Ahasban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira mereka tidak akan diuji? Mereka akan ditinggalkan untuk berkata kami telah beriman, sedangkan mereka itu tidak diuji. Apakah manusia mengira mereka mengatakan kami telah beriman, dan mereka tidak diuji? Ada ujian-ujian kita ni. Jadi kita kena bersedia, kena kuatkan iman, tambah ilmu, tahu cara-cara implementasi. Dan kalau macam kes Ka'ab bin Malik ni, orang dah boykot, Nabi boykot, seluruh sahabat boykot, saudara mara pun boykot, tak mau cakap. Ya.
Datang pula tawaran daripada raja, marilah kat kami, duduk dengan kami lah, kami jaga. Jadi musuh-musuh Islam ni sentiasa mengambil kesempatan tentera perempuan. Ya, macam kita banyak masuk melalui kebajikan. Banyak orang Islam tewas, setengahnya jadi murtad, masuk melalui kebajikan. Orang susah nak makan, tak ada makanan, miskin, dia mari dia bawa makanan, tolong dapatkan kerja, bagi alam dan sebagainya. Mereka ada persatuan, ada persatuan di seluruh dunia. Kita tak ada, tuan-tuan dan puan-puan. Bila tak ada, orang Islam jadi mangsa sebenarnya. Mangsa apa? Ini pujukan-pujukan mari dalam bentuk. Ada yang katanya hanya dengan sekotak Maggi pun boleh bertukar iman. Kata sekotak Maggi, sekotak mi segera dia boleh tukar iman. Pasal apa? Orang susah. Ya, lepas itu Sayyidina Ali karamallahu wajhahu menyebut, kalaulah sekiranya kemiskinan itu seorang lelaki, maka aku sudah pancung dia. Kadal faqru ayakun kufran. Hampir-hampirlah kefakiran itu menjadi kekufuran. Jadi sepatutnya orang umat Islam ni kena kuat gagah dia begitu, membela ahli-ahli dia, umat sendiri. Jangan biar orang lain yang datang bela dia, nanti habis. Walam yaj'alka Allahu, kita dah baca itu, faqultu hina qara'tuha, maka aku pun kata apabila aku baca surat daripada Raja Ghassan itu, wa hadhihi aidan minal bala, ini pun daripada bala juga. Ya, maksudnya ujian. Bala tu maksudnya ujian juga ni. Boikot tu satu ujian, ini pun ujian juga ni. Kalau orang yang busuk hati, orang yang imannya lemah, orang yang ada dendam di dalam hati dia, kemungkinan waktu inilah molek nak tunjuk aku ni berharga. Nah, ingat aku ni apa? Misalnya orang tak nak sini, kita pergi sana. Orang nak gitu. Tapi Ka'ab bin Malik ni sahabat yang baik Islamnya, maka disebut fatayammamtu biha at-tanura fasajartuha, maka aku pun pergi ke dapur, fasajartuha, aku bakar. Dia bakar surat itu. Hatta idza madat 40 min al-50, dan apabila berlalu 40 hari daripada 50 hari itu ataupun 50 malam itu, wastal basal wahyu, wahyu pun masih belum turun, dan dikira lambat, maksudnya dah 40 hari tadi tak turun wahyu lagi. Idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'tini, maka datang pula pesuruh daripada pesuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, datang pesuruh Nabi, maksudnya apa? Orang yang bawa perintah daripada Nabi. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruka an ta'tazila imra'atak. Bawa arahan, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan kepada kamu supaya kamu tidak berhubung dengan isteri kamu. Maksudnya berhubung sebagai suami isteri. Ya. Faqultu utalliqha am madza af'al, maka aku kata pada pesuruh Nabi itu, aku ceraikan dia ataupun apa nak buat? Faqala la, maka putusan Nabi itu sebut la, bukan suruh cerai, tapi suruh pipis, suruh jangan berhubung. Artinya nak kena ada boikot daripada isteri pula. Makin berat kita dalam perempuan ujian ni. Isteri pun disuruh boikot. Bal i'tazilha fala taqrabannaha,
jauhi dia, bukan cerai, ya. Jangan dekat-dekat, ya. Jangan ada berlaku hubungan suami isteri ataupun berhubung sedera, maksudnya. Apatah lagi kalau berhubung badan. Wa arsala ila sahibayya bimisli dzalik, maka diutus juga kepada dua orang sahabat aku itu yang tadi kita sebut tadi, iaitu Murarah dan Hilal. Seperti itu juga, suruh pisah. Faqultu limra'ati, maka aku kata pada isteriku, alhaqi bi ahliki, ilhaqi, ilhaqi bi ahliki. Baliklah, pergi balik rumah. Balik rumah, ayah, rumah keluarga. Fakuni andahum hatta yaqdi Allahu fi hadzal amr, maka duduklah di sana sehingga Allah SWT putuskan dalam perkara ini. Lagi tak ada hitam putihnya, kamu jangan balik. Aja'atil mar'atul Hilal ibni Umayyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka isteri kepada Hilal bin Umayyah ni datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat lahu, maka dia kata kepada Nabi, ya Rasulullah, inna Hilal ibn Umayyah syaikhun dha'imun laysa lahu khadimun, fahal takrahu an akhdumahu. Dia kata, wahai Rasulullah, sungguh Hilal bin Umayyah ni orang tua. Tak ada siapa yang boleh, apa ni orang kata, yang nak, apa ni orang kata, orang tua yang susah nak menguruskan diri. Dan tidak ada apa, khadim, artinya tidak ada khadam, tak ada orang yang